Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Pembayaran e-belia rahmah RM200 untuk individu berusia 18 hingga 20 tahun akan dikreditkan mulai 8 pagi hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan RM400 juta diperuntukkan bagi inisiatif berkenaan yang memanfaatkan 2 juta belia. Satu berita baik untuk belia, terutama yang sekitar 18-20. Mulai 8 pagi. Saudara, anak-anak, seperti mana yang saya janjikan, bila Wawa tanya saya di Langkawi, saya jawab 8 pagi esok 26 hari bulan akan dimasukkan dana RM200 setiap orang. Gunakanlah dengan cara sebaik mungkin. Penebusan sehingga 22 Ogos boleh dibuat menerusi 3 penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle dan Touch and Go e-wallet. Program Rakan Muda yang diberi nafas baharu, platform terbaik melahirkan generasi itu dengan cita-cita murni dan nilai kemanusiaan tinggi. Ia sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara hebat di rantau ini. Program dapat mempersiap generasi dengan nilai-nilai persaudaraan yang menolak elemen rasuah dan hiprokrasi. Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain. Yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru. Ya, benci dengan rasuah. Benci dengan hipokrisi dan salah guna kuasa. Benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain. Perdana Menteri turut menggesa tiada pemikiran lapuk dan jumut dalam kalangan belia selain tiada unsur yang boleh memecah belahkan perpaduan negara. Sementara itu, Rakan Demokrasi dan Rakan Lita adalah 2 daripada 10 gaya hidup yang diperkenal dalam usaha memperkukuh jenama Rakan Muda. Itu adalah hasrat kita untuk semua platform ataupun agensi kerajaan yang mempunyai program untuk belia, semua sama-sama kita perkembangkan Rakan Muda. Kita bagi jaminan setiap belia yang mempunyai minat, dia akan dapat jumpa satu gaya hidup yang sesuai. Antara gaya hidup lain seperti rakan aktif, rakan bumi, rakan digital, rakan niaga dan rakan prihatin. Saya rasa pendekatan ini adalah sangat bagus sebab dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan pelbagai universiti dan juga anak-anak muda yang lain. Saya harap dapat banyak benefit untuk orang muda lah. Macam saya baru nak habis SPM. Lepas SPM, saya tak tahu nak buat apa. So, saya boleh ada idea banyak dari sini untuk ambil tindakan. Saya rasa aktiviti ini mencapai expectation saya lah. Macam saya expect dia akan menjadi sangat bermakna. Saya akan belajar banyak juga dan juga dapat enjoy dalam aktiviti ini.
Khazanah Nasional Berhad bakal mewujudkan satu platform pelaburan hijau yang baharu untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung dari dalam atau luar negara. Jelas Perdana Menteri ia bagi membantu syarikat tempatan terutama Bumi Putra sekaligus mencipta lebih banyak pekerjaan berkualiti tinggi untuk rakyat. Perkara berkenaan antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Khazanah ketiga bagi 2023. Menerusi catatan di laman Facebooknya, perbincangan utama pada mesyuarat adalah mengenai pelaburan oleh Khazanah untuk mengukuhkan ekosistem ekonomi domestik yang tidak hanya kepada syarikat permulaan tetapi juga kepada perniagaan sudah berjaya dan memerlukan modal mendanai pertumbuhan masa depan. Melalui penglibatan khazanah, inisiatif dapat membangunkan bakat pekerja tempatan serta meningkatkan keupayaan dan daya saing negara. Khazanah akan terus bekerjasama dengan kerajaan menerusi strategi memajukan Malaysia untuk memastikan hala tujunya sejajar dengan matlamat pembangunan ekonomi negara. Selaras dengan prinsip madani, beliau menggesa khazanah agar terus berada di landasan betul selain kekal dengan mandat sedia ada untuk menyampaikan manfaat ekonomi dan sosial yang mampan demi rakyat serta masa depan yang lebih baik untuk negara. Baiklah, kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri akan mengadakan lawatan rasmi ke Laos selama 2 hari bermula hari ini. Pertemuan dua hala bersama pemimpin Laos bakal menyaksikan pemeteraian kerjasama negara serantau yang memberi manfaat sosioekonomi kedua-dua negara. Laporan Jasmaidi Arif di Vientiane. Selaras dengan dasar luar negara, keutamaan terus diberikan kepada negara anggota ASEAN yang merupakan teras kepada dasar luar Malaysia. Dalam siri lawatan rasmi ke Laos kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi akan mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Laos, Dr. Sonsei Sipandon pada Selasa. Pertemuan di Pejabat Perdana Menteri itu bagi membincangkan hala tuju hubungan bilateral. Kedua-dua pemimpin negara itu bakal menyaksikan 2 perjanjian kerjasama MOC serta perjanjian persefahaman MOU dan upacara pertukaran surat niat LOI. Ia melibatkan penerokaan baharu pelaburan bagi tenaga nasional Berhad serta kerjasama sektor logistik bagi Mutiara Perlis Sdn Berhad dan Keretapi Tanah Melayu Berhad bersama syarikat-syarikat tempatan. Setakat ini, pelaburan langsung asing Laos dari Malaysia mencatat $800 juta Amerika melibatkan projek hidroelektrik, pertanian dan juga pelombongan potasium. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijadual memberi kunjungan hormat ke atas Presiden Laos Dr. Thongloun Sisulit di Istana Presiden serta akan membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Dewan Negara Laos. Perdana Menteri juga dijangka bertemu pemimpin-pemimpin pertubuhan Islam selain memberi tumpuan pembangunan minoriti Islam. Negara yang diberi jolokan negeri sejuta gajah, Laos merupakan negara ketujuh rantau ini yang menjadi tumpuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bangkit bersama mengukuhkan semula ekonomi serantau. Serta ia bakal memperluas dan mensutur semula kerjasama dua hala yang sudah terbina selama 57 tahun. Jasmadi Arif, Vientiane, RTM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Sideh, Menteri Pendidikan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ketiga saluran berita RTM. Semoga RTM terus sukses dalam dunia penyiaran. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya. Baik, bersua kembali. Seorang penuntut Institut Pentadbiran dan Pengajian Pengkalan Udara Sedayan bersama jurulatihnya maut dalam kejadian letupan bom lempar ketika sesi latihan tengah hari semalam. Dalam kejadian pada 12.10 tengah hari, penuntut berkenaan maut di tempat kejadian manakala jurulatih meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Segamat. Kejadian itu turut menyebabkan seorang lagi jurulatih cedera dan masih menerima rawatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban.
Terdahulu, TUDM memaklumkan pihaknya akan menubuhkan satu lembaga penyiasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. TUDM menggesa semua pihak supaya tidak menyebarkan sebarang spekulasi. Lebih ramai tenaga pengajar berkemahiran latihan teknikal dan vokasional TVET diharap dapat dilahirkan. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata ia selari hasrat negara yang meletakkan sasaran 35% tenaga kerja mahir negara menjelang tahun 2030. Sasaran ini seterusnya mampu diharap menyumbang kepada penurunan kebergantungan negara terhadap pekerja asing yang tidak terlatih, sekaligus melahirkan modal insan berkemahiran yang berpengetahuan, responsif serta berdaya saing. Kita nak jadi negara yang 35% pekerja mahir menjelang 2030 dan untuk lebih maju kita harus lebih daripada 50%. Ya, di negara-negara maju lebih pada 50% pekerja mereka adalah pekerja mahir. Bila mahir maknanya gaji yang lebih tinggi, produktiviti yang lebih tinggi dan yang juga penting sumbangan kepada negara semakin meningkat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Convocation Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan CIAST 2023. Jabatan Perikanan menerima peruntukan sebanyak 6.5 juta ringgit daripada Kerajaan Pusat bagi menjayakan program pembangunan dan pemantauan tukun tiruan di perairan Semenanjung dan Sabah untuk tempoh 2021 hingga 2023. Ketua Pengarahnya Datuk Adnan Husin berkata, untuk tahun ini sebanyak 1.5 juta disediakan pihaknya untuk melabuhkan 57 unit tukun tiruan penghalang pukat tunda juvenil atau konservasi di 5 negeri. Pada tahun ini, peruntukan yang disediakan oleh Jabatan Perikanan untuk melabuhkan tukun ini adalah sebanyak 1.5 juta di seluruh negara, iaitu melibatkan 5 perairan negeri, iaitu perairan Kelantan, perairan Terengganu, Johor, Kedah dan juga Selangor. Dan insya-Allah 2 minggu lagi kita akan melabuhkan tukun yang sama di perairan Kelantan. Dan program tukun tiruan ini sebenarnya adalah satu program yang penting untuk nelayan-nelayan tempatan. Sebagai yang pertamanya sebagai habitat pengurusan sumber perikanan dan yang keduanya adalah untuk bertindak sebagai penghalang kepada pencerobohan vessel-vessel pukat tunda. Dalam pada itu, Kerajaan Terengganu turut memperuntukkan RM1 juta bagi tukun tiruan jenis sama. Dijangka lebih 8,600 nelayan bakal menerima manfaat melalui pelabuhan tukun tersebut. Terdahulu, beliau menyaksikan program melabuh tukun tiruan penghalang pukat tunda juvenil di perairan Batu Buruk, Kuala Terengganu dan Pulau Kapas, Marang. Sebanyak 41 unit tukun tiruan dilabuhkan di perairan Terengganu melibatkan kos RM1.36 juta. Daripada jumlah itu, 12 unit tukun tiruan dilabuhkan di Batu Buruk dan Pulau Kapas, Marang. Kerjasama antara institusi penyelidikan United Kingdom UK dan pengeluar Malaysia akan memacu kemajuan industri minyak sawit. Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC yakin kolaborasi itu juga mampu membuka peluang perdagangan baharu selain mengeratkan hubungan kedua-dua negara. Langkah itu juga bertepatan penyertaan UK dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang akan dimuktamadkan pada mesyuarat di Auckland, New Zealand bulan depan. MPOC dalam laporan sorotan pasarannya menjelaskan gabungan kepakaran dan sumber akan memperkukuh kedudukan negara sebagai peneraju pengeluaran minyak sawit mampan. Ini seterusnya akan memacu pembangunan ekonomi negara. Minyak sawit dianggap sebagai minyak sayuran paling menjimatkan kos dan bermanfaat kepada alam sekitar berdasarkan produktiviti lebih tinggi bagi setiap ekar berbanding minyak sayuran lain.
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ketiga saluran berita RTM. Semoga RTM terus mencapai kejayaan dalam industri penyiaran. Terima kasih. MyTV akan memberikan dekoder percuma kepada isi rumah yang layak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, inisiatif bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat mengakses siaran TV secara percuma. Di mana pihak MyTV telah membantu untuk buat edaran bagi lebih 700 set dekoder yang boleh dimanfaatkan oleh warga Lembah Pantai yang rata-rata dari golongan B40 dan lower M40. Dan saya harap dengan ada sedikit bantuan seperti ini akan meringankan sikit kos sara hidup mereka, beban yang mereka tanggung. Di samping memberi akses kepada maklumat tepat dari stesen-stesen televisyen yang ada pada waktu ini. Beliau ditemui selepas melancarkan kempen YP sempena program jelajah MyTV di Ibu Negara. 25 Jun 2020, tarikh penting bagi RTM melangkah ke sistem penyiaran yang lebih moden dan bersifat digital. Ia apabila saluran berita RTM telah dilancarkan. Sempena ulang tahun ketiganya, ikuti laporan wartawan Mohan Cinasami. Dengan pengenalan saluran berita, RTM melangkah satu tahap ke hadapan dan secara keseluruhan dapat memberi sumbangan yang lebih besar terutama dalam menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat kepada rakyat. Sebagai bukti, ini reaksi pelbagai kaum yang setia menonton saluran berita RTM. Mari kita sama-sama saksikan. Semoga RTM lebih maju dan lebih berdedikasi dalam menyampaikan input-input yang berguna kepada masyarakat. Walaupun baru berusia 3 tahun, berita RTM telah memberikan berita yang segera dan konsisten kepada rakyat. Salon terbaik untuk mendapatkan berita sahih di Malaysia dan juga berita antarabangsa. Walaupun baru berusia 3 tahun, saluran berita RTM konsisten dalam menyiarkan berita yang sahih, maklumat yang tepat dan segera kepada rakyat. Saluran berita RTM, stesen televisyen terestrial kerajaan digital percuma pertama di Malaysia yang dipancarkan dalam definisi tinggi HD. Kita memilih stesen televisyen Indonesia sebagai model kepada penubuhan saluran berita ini, saluran best ini. Berikutan itu, kita di RTM mencadangkan supaya kita mewujudkan satu slot berita pada permulaannya, iaitu slot antara jam 5 petang hingga 10 malam yang khusus untuk menyiarkan berita-berita terkini dan juga maklumat-maklumat semasa. Kini saluran berita RTM memberi fokus kepada berita dan rancangan berkaitan berita yang bersiaran 24 jam sehari meliputi 8 bahasa iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil, Bajau, Dusun, Kadazan dan Iban yang boleh ditonton melalui MyFreeview 123 dalam bentuk HD. Kami juga menawarkan 25 slot berita setiap hari, 12 bicara waras seminggu, 5 hari berita perniagaan dan 2 program majalah seminggu yang menyumbang kepada pemberkayaan minda masyarakat dengan pelbagai maklumat. Dalam mencapai objektif memerangi berita palsu, saluran berita RTM turut menampilkan program Pastikan Sahih yang menyalurkan maklumat tepat kepada rakyat. Terbaru, Kanta 744 membawakan berita ringkas dan padat sebelum berita perdana 8 malam. Banyak berita palsu berlega di media sosial, jadi saya lihat kita kena rancakkan lagi edaran bahan-bahan saluran best di media sosial, contohnya di platform TikTok, Instagram, WhatsApp, ya. Dan saya lihat ini cabaran untuk pastikan maklumat itu dapat viral sampai kepada rakyat. Dengan adanya influencer, dengan adanya mereka yang kita kata citizen journalist, ya, contohnya mereka melaporkan keadaan di mana-mana mereka berada, tapi akhirnya
orang ramai akan kembali juga kepada orang kata trained journalist, mereka yang betul-betul mendapat pendidikan dan juga menghadiri pelbagai kursus untuk menjadi wartawan yang mengikut orang kata etika kewartawanan dan segalanya. Jadi orang akan sentiasa kembali untuk dikata double check kesahihan sesuatu berita. Sempena ulang tahun ketiga saluran berita RTM, satu pengumuman penting akan dibuat pada 1 Julai ini. Apa pengumuman tersebut? Kita nantikan 1 Julai ini. Jadi sempena kita menyambut ni pada 1 hari bulan Julai nanti, kita akan ada sikit hadiah lah ya kepada penonton kita, di mana kita akan membawakan berita yang sangat istimewa. Tapi saya tak naklah cakap dengan lebih-lebih. Jadi penonton tunggu saja 1 hari bulan Julai ini. Terima kasih atas sokongan anda. Pastikan anda terus setia bersama saluran berita RTM, saluran yang berinformasi dan sudah pastinya sahih sepanjang masa. Muan Cina Sami, RTM. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada saluran berita RTM. Menerusi ciapan di Twitter, Datuk Seri Anwar berharap saluran berita RTM dapat terus memberikan maklumat tepat dan berfakta kepada masyarakat. Sambutan ulang tahun berita RTM disambut pada 25 Jun bermula 2020. Sebanyak 700 kg sampah dikumpulkan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR pembersihan pantai anjuran Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA. Kali ini Terengganu menjadi lokasi pilihan selepas Pulau Langkawi dan Pulau Pangkok. Program CSR mengutip sampah di pesisir pantai sekitar jambatan angkat itu disertai 100 sukarelawan daripada pelbagai agensi. Antaranya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Syarikat Korporat dan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Bagaimana timbulnya idea tu, pada asalnya kita memang pilih Kuala Terengganu, tapi setiap tahun apabila kita laksanakan aktiviti team building ni lah, kita katakan kita juga akan lakukan aktiviti CSR ke mana-mana tempat yang kita pergi. So untuk tahun ni kita decide kita datang Terengganu yang terkenal dengan pantai, dan kita dapat tahu di sini kita ada NGO yang terlibat dengan kerja-kerja pembersihan pantai. Sementara itu, Ketua Geng Plastik Ija Kuala Terengganu, Dr. Muhammad Arif Hafizi, lega kerana usaha kumpulan itu membersihkan pantai semakin diterima ramai. Buktinya, kesedaran masyarakat mengenai kebersihan pantai menunjukkan peningkatan. Kita nampak awareness makin meningkat, dan sebab selalu kita melibatkan pelajar sekolah, so bila dia orang pergi ke pantai dengan family pun, saya nampak memang ketara pengurangan sampah di pantai. Dulu tahun lepas kita kutip di sini dekat 1 tan. 1 tan dekat sini. Tapi tahun ni 700 kilo lah. Hanya sedikit sampah yang berada di persekitaran ni lah. Berita luar negara, India menandatangani perjanjian perkongsian dengan Mesir. Ia menerusi pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi pada hari kedua lawatannya ke Kahirah. Semasa perbincangan mereka, Modi dan LCC membincangkan perkara mengenai pendidikan, tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan perdagangan dan pelaburan India di Mesir. Kedua-dua pemimpin itu turut menandatangani deklarasi bersama untuk meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Modi yang dalam lawatan rasmi pertamanya ke Mesir turut menjemput Mesir untuk menyertai mesyuarat kumpulan 20 G20 yang akan berlangsung di New Delhi. India, pengeluar gandum kedua terbesar di dunia sebelum ini, telah menghentikan ekspor gandum pada Mei 2022 untuk membantu mengawal kenaikan harga domestik. Ia sekaligus membatalkan rancangan mengekspor 3 juta tan gandum ke Mesir pada 2022 dan 2023. Mesir bergantung kepada Rusia untuk bijirin.
Fasa pertama stesen janakuasa hidrosolar terbesar di dunia pada kedudukan altitud tertinggi telah memulakan operasinya semalam. Stesen terletak di daerah Rajiang di wilayah autonomi Tibet Gazi di barat daya Sichuan, China. Fasa pertama stesen janakuasa fotovolta Kelah terletak di atas gunung pada ketinggian 4,600 meter. Stesen janakuasa itu berupaya mengeluarkan tenaga 2 bilion kilowatt per jam setahun dan mempunyai kapasiti untuk memenuhi permintaan tenaga sehingga 700,000 isi rumah. Sebagai projek mercutanda pangkalan demonstrasi tenaga bersih Sungai Yalong, fasa pertama stesen berkenaan mempunyai kapasiti tersedia sebanyak 1 juta kilowatt. Setelah siap, pangkalan demonstrasi akan mempunyai kapasiti 100 juta kilowatt dan dijangka menghasilkan 300 bilion kilowatt per jam setiap tahun, sekaligus mencukupi untuk memenuhi permintaan 100 juta isi rumah. Saya bagi pihak Maybank dan semua Maybankers ingin mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada saluran berita RTM. Semoga terus berjaya dan cemerlang. Belah berita sukan, badminton terbuka Taiwan. Dua beregu negara mencipta sensasi apabila berjaya mengungguli saingan akhir kategori masing-masing pada kejohanan tersebut. Pasangan beregu lelaki negara Man Wei Chong T Kai Woon mempertahankan kejuaraan terbuka Taiwan 2 tahun berturut-turut selepas menewaskan beregu tuan rumah Lu Qingyao Yang Po Han. Wei Chung Kai Woon menang dengan keputusan 20-22, 21-17, 21-14. Dalam pada itu, beregu campuran negara Chen Tangji Toh Iwei berjaya merangkul gelaran jelajah dunia kedua selepas dinobatkan juara terbuka Taiwan. Pasangan pilihan keempat itu menewaskan Chiu Xiang Che, Lin Xiaomin dari Taiwan dengan keputusan 21-12, 21-8. Kemenangan ini menyaksikan Tang Ji Iwei mengakhiri kemarau 19 tahun untuk pasangan beregu campuran Malaysia melangkah ke podium selepas Ku Kian Kiat Wong Pei Titi kali terakhir memenanginya pada edisi 2004. 1,050 pelumba basikal termasuk dari luar negara telah menyertai perlumbaan basikal antarabangsa Selangor SIR 2023. Acara pelepasan disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah di hadapan bangunan Ibu Pejabat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari serta Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Datuk Haris Kasim. Menerusi SIR 2023 yang julung kali diadakan, pelumba perlu mengharungi jarak sejauh 145 kilometer. Belah paparan itu mengakhiri berita pagi. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.